Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya hayyu ya qayyum ya rabb Musa wa Harun wa Nuh wa Ibrahim wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akrimna bi jawdatil hifzi wal fahmi warzuqna al hikmata wa thabata adh-dhihni wal aqli wal hilmi wal ilmi wan najahi fid dunya wal akhirah bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Amma ba'. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita sama-sama pada pagi ini berada dalam majlis ilmu dalam di rumah Yang Ma'arif Tuan Haji Nazri dan isteri Yang Ma'arif, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada pagi ini insya-Allah kita mengaji kitab Tauhid. Kitab Tauhid ini ialah kitab yang bernama Fatih Faridah Faraid yang dikarang oleh Haji Nik Abdullah Al-Jambuwi. Beliau adalah berasal di wilayah Patani, iaitu berasal di Kampung Jambu pada tahun 1333 Hijriah. Meninggal dunia pada tahun ketika berumur 60 tahun. Jambu ni ialah kawasan ramai ulama di antara yang termasyhur di negara kita ni, iaitu bapa kepada Tuan Guru Haji Hadi Abdul Awang. Tuan Guru Haji Hadi Awang, ayah beliau berasal daripada Jambu. Tuan Guru Haji Hadi beritahu saya sendiri, beliau, ayah dia datang daripada Jambu, berasal daripada Jambu, kemudian datang ke Terengganu. Kemudian ayah kepada Sultan Mizani tahu bahawa seorang ulama daripada Jambu telah datang ke Terengganu dan beliau menghormati Tuan Guru ni sehingga dipanggil untuk mengajar di istana. Dan bapa kepada Sultan Terengganu sekarang ni telah semayang di masjid di Tuan Guru Haji Abdul Adi. Dan saya tanya pada Tuan Guru pergi ke Jambu. Dia kata keturunan pun dia mungkin tak dapat dicari dah. Oleh sebab itu Jambu ni memang terkenal melahirkan ulama. Di antara yang terkenal di negara kita ni lah ayah kepada Tuan Guru Haji Abdul Hadi. Beliau berasal daripada Jambu. Tu Tuan Guru Haji Hadi sendiri beritahu kepada saya, dan anak Tuan Guru ni dulu mengaji dengan saya di Institut Ibn Sina, Gombak. Sebelum saya bekerja sebagai di Jabatan Kehakiman. Dulu anak beliau belajar dengan saya. Sampailah ke Mesir, belajar, kemudian berkahwin dengan yang menantu dia sekarang ni pun belajar di Yaman, daripada Pakistan, Yaman dan terus ke Mesir. Memang saya ajar dia daripada bawah sehinggalah sampai ke Al-Azhar. Oleh sebab itu hubungan saya begitu. Nanti orang tanya macam mana pula Ustaz Syukri boleh ikut rapat pula tu kan. Macam mana boleh tahu Tuan Guru jadi, sebab anak dia belajar dengan saya. Anak dia memang belajar, anak perempuan dia belajar dengan saya. Jadi saya mengajar ramai anak Tuan Guru jadi. Kemudian tuan-tuan guru dulu mengaji di Institut Ibn Sina. Ibn Sina ni dulu muadalah dengan Al-Azhar dan boleh terus tahun 4. Boleh tahun 4. Jadi daripada Institut Ibn Sina habis 3 tahun dan Azhar terus tahun 4. Kemudian ketika mana saya berhenti pada tahun 2000, kemudian ambil Da'ish. Lepas tu Ibn Sina pun kubur sebab tak ada orang hubungan dengan Al-Azhar lagi ketika itu. Masa saya ada hubungan dengan Al-Azhar, masih lagi sahabat-sahabat di Azhar, dengan beberapa doktor Arab yang kawan karib dengan saya. Lepas saya keluar, institut tidak dapat diteruskan. Itu kisah seorang ulama yang telah mengarang Fatih Faridah Faraid ini, yang bernama Tuan Guru Haji Nik Abdullah bin Haji Nikmat, berasal daripada Kampung Jambu. Dan beliau telah berhijrah
ke Kelantan. Ketika berumur 7 tahun dan bermusafir ke negeri Kelantan. Serambi Mekah lah. Dan melanjut pelajaran di Kota Baru. Dan saya masukkan biodata di permukaan. Ada belah depan tu ada biodata pengarang kitab kita ni. Dan beliau belajar sana dan mengajar selama 15 tahun menetap di Serambi Mekah. Kemudian merasakan haus tentang ilmu ini, berhijrah pula ke kota Mekah Al-Mukarramah dan belajar selama 14 tahun. Maknanya lamanya mengaji. Bukan setahun dua, duduk Mekah saja 14 tahun. Setelah beliau melihat kitab Pati Paridah Paraid yang dikarang oleh Syekh Ahmad Patani, seorang ulama yang alim, dan cucu beliau iaitu Ustaz Wan Muhammad Saghir. Ustaz Wan Muhammad Saghir, ibu kepada Ustaz Wan Muhammad Saghir nama dia Fatimah. Fatimah ni anak kepada Syekh Ahmad Patani. Saya bertemu dengan Ustaz Wan Muhammad Saghir dan bertanya tentang Syekh Ahmad Patani ini. Hubungan Syekh Ahmad Patani seorang ulama yang alim ini, hubungan dengan kerajaan Osmaniyah pun begitu rapat. Sehingga Sultan Abdul Hamid juga telah menghantar surat kepada Syekh Ahmad Patani. Begitu hebatnya Syekh Ahmad Patani ini. Begitu juga Sultan Kelantan pernah bertanya kepada Syekh Ahmad Patani berkaitan tentang zikir di Bukit Aba. Bukit Aba. Sampai sekarang ada Bukit Aba. Tarikat Ahmadiyah. Zikir mereka lain. Iaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin, ada nama wasi'u ilmu Allah, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ghaffarul dzunub, istighfar kabir, istighfar azim, selawat azimiyah. Jadi telah menghantar surat kepada Syekh Ahmad Patani yang berada di tanah suci Mekah, dan Ustaz Wan Muhammad Saghir tunjuk sendiri saya surat tersebut yang masih ada di tangan Ustaz Wan Muhammad Saghir ketika itu, bahawa Sultan Kelantan telah membahasakan dirinya, anak anda ingin bertanya kepada ayah anda. Begitu. Hormatnya kepada Syekh Ahmad Patani. Ya, Syekh Ahmad Patani, anak murid beliau yang terkenal ialah Tok Kenali. Tok Kenali adalah anak murid beliau. Dan anak murid beliau ialah Tok Perdana, pengarang kitab Pati Rahsia. Pernah baca kitab ni? Pati Rahsia. Dia kitab Tok Perdana ni banyak. Tok Perdana ni sebab dialah di antara orang pertama ulama yang menjadi menteri besar di negeri Kelantan. Dia menteri besar, oleh sebab itu nama Perdana Menteri. Tapi menteri besar kedudukan sekarang ni. Tok Perdana, kitab beliau paling masyhur ialah Pati Rahsia. Pati Rahsia. Kitab Pati Rahsia ni hanya satu kedai sahaja di Kota Baru yang jual. Iaitu depan Japarawas yang lama. Depan tu ada keturunan Yaman, iaitu daripada keturunan Amudi. Iaitu Yaman Amudi. Di Ambon, di Yaman ni ada satu tempat nama dia Amun. Jadi keturunan Yaman Amudi yang buka kedai depan Japarawas tu, dia ada jual kitab Pati Rahsia. Pati Rahsia. Pati Rahsia ni kena mengaji lah. Kena mengaji macam mana nak amal zikir-zikir dan amalan kitab Pati Rahsia. Dan cucu beliau, iaitu saya dengan Yang Ma'arif memang rapat dengan cucu beliau, Profesor Madya Nek Hasna, merupakan cucu beliau. Cucu beliau masih ada di UTM sekarang ni. Di UTM, beliau adalah cucu kepada Tok Perdana. Tok Perdana ni, dia tak pernah kunci rumah. Tapi tak berani orang masuk. Begitu hebat tak hebat. Dia kata, Tok tak kunci rumah, biarlah orang masuk. Tapi tak ada orang berani masuk. Itu kehebatan di antara Tok Perdana ni, boleh menyelamatkan orang yang telah dicolek oleh Siam dalam masa sekelip mata. Yang disebut dalam ilmu tasawuf ni, ilmu tayyul ardi, ilmu lipat bumi. Ini kelebihan Tok Perdana, anak murid kepada Syekh Ahmad Patani. Begitu juga yang paling masyhur juga Tok Guru yang hebat, orang panggil Tok Kenali. Jadi kitab yang dikarang oleh Tuan Guru yang alim, sehingga beliau datang ke Azhar Asy-Syarif. Tok Guru ni telah pergi ke Al-Azhar Asy-Syarif apabila dia mengarang kitab yang banyak. Jadi ulama Azhar nak berdialog. Jadi mereka telah datang
sampai naik, melalui semenanjung Sinai dan berkhalwah sebentar di Jabal Tursina, kemudian turun sampai ke Al-Azhar. Bila sampai ke Masjid Azhar, berdialog dengan ulama Azhar, yang jawab ialah Tok Kenali. Sebab Tok Kenali pakai jubah, dia pakai serban. Satu persatu, 2 hari 2 malam tidak berhenti tanya soalan, semua boleh dijawab. Last kali ulama Azhar mengiktiraf kealiman Syekh Ahmad Patani. Ini Ustaz Wan cerita dengan saya. Ustaz Wan Muhammad Saghir. Mengiktiraf ilmu tuan guru pengarang kitab Pati Paridah, pengarang Pati itu kitab Paridatul Paraid. Selepas tu dah habis dialog, Tok Nali kata, saya bukan Syekh Ahmad Patani. Syekh Ahmad Patani orang sebelah ni. Saya adalah anak murid saja. Jadi ulama Azhar kata, Tok Nali pun hebat, apatah lagi Syekh Ahmad Patani. Begitu. Kalau saya ni, Ismail boleh jawab, orang kata saya bukan Ustaz Syukri, saya Ismail. Kalau Ismail pun boleh jawab, mana tu Ustaz Syukri lagi hebat lah. Begitu. Begitulah maksudnya yang disebut oleh para alim ulama berkaitan pengarang kitab Paridah Paraid. Dan iaitu Paridah Paraid ini banyak hikmah dia, banyak kelebihan dia, sehingga ulama kata kalau di pondok-pondok tak mengaji Paridah Paraid ini macam tak sempurna. Justru itulah kitab ini kerana banyak manfaat. Kalau nak mengaji Paridah ni juga, sahabat saya Rauf juga telah rumi kan. Saya minta dia rumi. Dia bukan mengaji agama dia ni, yang rumi ni. Dia kerja bomba. Dia kerja bomba. Dia tak pernah sekolah agama. Dia tak pernah sekolah agama. Tapi kerana minat mengaji. Ketika mana saya datang ke Melaka tahun 2006, boleh kata kerap tiap-tiap minggu datang rumah saya, sikit-sikit tanya ketika nak merumikan ni. Ketika beliau merumikan Paridah, saya kata saya dulu mengaji kitab Pati Paridah Paraid. Pati Paridah ini zaman saya belajar dulu. Pati Paridah ni. Kau rumilah. Baru-baru ni telah sempurnalah rumi. Baru lagi sempurna rumi ni. Sekian lama baru sempurna rumi ni. Alhamdulillah, Yang Ma'arif pun minta saya ajar. Kita baca kitab Pati Paridah. Bila kita faham Pati Paridah, insya-Allah kita faham Paridah Paraid. Yang dikarang oleh seorang ulama yang alim, iaitu Tuan Guru Ni Abdullah Al-Jambuwi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Kita tengok muqaddimah. Dia ada dua muqaddimah. Muqaddimah yang pertama ini disebut oleh ulama dalam ilmu balaghah, kalau kita mengaji ilmu badi', dinamakan ad-dibaj al-aula. Iaitu kata-kata ataupun sekapur sirih nama dia. Kata-kata pendahuluan yang pertama. Kemudian yang kedua ini dinamakan ad-dibaj as-saniyah. Nama ad-dibajatul ula, ad-dibajatul saniyah. Ini ilmu badi', ilmu balaghah. Jadi muqaddimah yang pertama ini memang dikarang oleh yang meringkaskan, yang menjadikan mukhtasar ataupun Pati Paridah Paraid. Adapun muqaddimah yang kedua diambil daripada Paridah Paraid. Maka dalam istilah balaghah disebut yang pertama itu ad-dibajatul ula, yang kedua ini dinamakan ad-dibajatul saniyah. Ilmu balaghah. Entah sekolah agama dulu. Kebanyakan sekolah agama sebab nanti saya cerita bab ilmu balaghah ni, dia banyak ada ilmu balaghah dalam bab muqaddimah ni. Ini belajar orang belajar agama 3 tahun 5 dah belajar balaghah, walaupun sedikit kan. Ada belajar majaz, ada belajar saya tengok yang belajar sama ada ataupun dini ataupun bukan dini ni, dia tetap akan belajar balaghah kan, dia akan belajar balaghah. Ini dalam ilmu badi' ad-dibajatul ula, ad-dibajatul saniyah. Jadi muqaddimah yang pertama, dibajah ni maknanya kata sekapur sirih lah kata. Itu maksudnya. Syekh memulakan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi khalaqal arda. Baris tak betul. Alhamdulillahilladzi khalaqal arda. Arda tu jadi maf'ulun bih. Was samawati. Wassalatu wassalamu ala man azhara al mu'jizati
Jadi mukjizat jadi maf'ulun bih. Mansub bi kasrah sebab dia jamak muannas salim. Wa ala alihi wa ashabi ulil hidayati. Jadi kalau kita belajar ilmu badi', dia punya ujung dia tu ti. Dia hebatlah. Alhamdulillahillazi khalaqal arda was samawati. Wassalatu wassalamu ala man azharal mu'jizat. Nampak ni? Ta juga ujungnya. Wa ala ali wa ashabi ulil hidayat. Ta juga. Ini dinamakan muhassinat lafziyah nama dia. Ilmu badi'. Mana Syekh pengarang kitab kita ni hebat dari sudut bahasa Arab. Kerana dalam muqaddimah dia kita sudah merasakan bahawa ianya telah menunjukkan tentang kehebatan bahasa Arab sebab ujung-ujung kalimat pun sama. Kalau ta, kalau ha, nampak ini mukjizat. Ini dinamakan tingginya ilmu balaghah. Dan dalam muqaddimah ini juga menunjukkan bahawa yang nak bahaskan dalam kitab ini ialah ilmu tauhid. Oleh sebab itu, maksudnya, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan bumi dan langit-langit. Bumi ni sebab apa tak dijamakkan? Kerana dinampak satu. Tapi langit ini supaya umat Islam menerokai. Oleh sebab itu ayat Quran akan menyebut langit ni samawat. Kalau ard, sebut bumi saja. Sebab banyak faedah menerokai langit ni. Perlu orang Islam ni menerokai. Oleh sebab ayat Quran, kalau langit dia akan guna kalimah jamak, adapun bumi dia sekadar al-ard. Sekadar al-ard. Bila dibaca daripada awal, alhamdu segala puji bagi Allah yang telah mencipta. Di situ sudah menunjukkan bahawa muqaddimah ini menunjukkan kepada pentingnya ilmu tauhid. Sebab apabila kita kenal Allah itu berkuasa, iaitu bersifat kudrah, Allah yang menjadikan bumi, langit, makhluk semua ini, sedar bahawa kita ini adalah hamba Allah yang dicipta oleh Allah. Wassalatu wassalamu ala man azharal mu'jizat. Makna dalam ilmu tauhid ini juga membahaskan tentang kerusulan. Oleh sebab itu, selawat dan salam ke atas orang yang menzahirkan mukjizat. Mana Allah. Mukjizat ni Allah beri kepada para nabi alaihimus salatu wassalam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai mukjizatul kubra ataupun uzma. Jadi kita akan bahaskan dalam kitab ini berkaitan tentang sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil, sifat yang harus, juga belajar dalam bab iaitu beriman kepada para rasul alaihimus salatu wassalam yang wajib, mustahil dan harus, dan juga perkara ghaibiyat. Perkara ghaibiyat. Di antaranya mukjizat, di antaranya beriman benar-benar syurga, neraka, semua ini ghaibiyat. 3 ilmu ini yang terangkum dalam kitab tauhid. Pertama tentang ilahiyah ketuhanan, yang kedua tentang nubuat, dan yang ketiga tentang sam'iyat. Wa ala alihi wa ashabi ulil hidayat, dan ke atas keluarganya dan para sahabatnya sahibul hidayah yang mendapat hidayah. Al-Mahdiyin ashabi kan nujum, sahabatku seperti bintang di langit, mereka ini semua memberi petunjuk. Jadi berdasarkan muqaddimah ni dah tahu apa nak cerita ni ialah cerita tauhid. Nanti muqaddimah Syekh Ahmad Patani lagi dalam saya akan huraikan. Ni saya tak urai, bismillah dulu. Wahai bangsaku, ini pati paridah paraid. Setelah hamba menulis pati Munyatul Musalli. Kitab Munyatul Musalli Syekh Daud Patani telah diringkaskan oleh Tuan Syekh ni. Kitab ni nipis begini juga. Lebih kurang beginilah. Munyatul Musalli. Araub juga telah saya suruh dia rumikan sebab tak ada orang rumis lagi. Maka setengah murid-murid hamba minta pada hamba tulis pati paridah paraid dengan aturan dan susunan yang sama supaya jadi umum, supaya orang senang mudah faham. Sebab baca kitab paridah ni panjang sangat dan kadang-kadang berbelit cerita bab ta'alluq ni pening orang tu. Lagi pula manfaat kepada murid-murid sekolah dan orang-orang tua kampung-kampung. Mana kitab paridah ni sesuai ngajar orang awam, dia tak berbelit sangat. Dengan 2 kitab orang tua hamba yang sangat berkat ini,
dia panggil nama seperti ayah dia, iaitu Syekh Ahmad Patani ni. Dan kerana takut hamba, sebab apa dia karang? Sebab apa Syekh karang juga Pati Paridah ni? Kerana takut hamba masuk di bawah azab. Sabda junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, sesiapa diminta atau ditanya akan ilmu, maka menyusut dia, dan saya mengkekamkan dia oleh Allah Ta'ala dengan kekam neraka. Maka dikekangkan ia dengan kekangan api neraka, ataupun diseksa dengan seksaan api neraka. Oleh sebab itu, menyahut seruan Nabi SAW, Syekh kata, saya terjemahkan juga, ataupun saya ringkaskan. Kemudian cubalah hamba susunkan dia, tiba-tiba menjadi seperti ini. Rupanya inilah jadi dia. Alhamdulillah, dia kata. Mudah-mudahan dengan karangan hamba juga boleh menolong hamba dan ibu bapa anak cucu hamba di akhirat kelak nanti. Wahai para alim ulama, bila tersalah kalam, hamba istimewa tersalah mengucap, lebih dahulu hendaklah maaf kepada hamba dan membaikikan dia dengan tidak tercela. Maknanya sifat tawaduk Tuan Syekh ni. Wassalamu ala manittaba'al huda, sejahteralah ke atas orang yang mengikutkan petunjuk. Ini muqaddimah yang meringkaskan kitab Paridah. Kita masuk betul-betul muqaddimah dalam kitab Paridah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atla'a fi samawati qulubil mu'minin syumusal ma'rifati tusyriqu bi anwarit tauhidi wal yaqini. Betul kan baris? Wal yaqini. Ba tu harfu jar, anwar tu majrur, wa huwa mudhaf, at-tauhid mudhafun ilaih, wal yaqin pun mudhafun ilaih. Faham tu Syekh? Mudhafun ilaih. Oleh sebab itu kena bariskan baris bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pengarang kitab memulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim kerana menyahut seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Tiap-tiap perkara yang penting di sisi hukum syarak ni tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta, maka terpotong. Potong dari sudut mana? Jadi disebut dalam huraian hadis, aqta ini yang memberi maksud fahuwa aqta ay qalilul barakah, yang menyebabkan kurang berkat. Jadi kalau kita buat perkara yang dipandang mulia di sisi hukum syarak, tak mula dengan bismillahirrahmanirrahim, maka terpotonglah ia. Mana kuranglah berkat. Berkat juga adalah cakap Arab. Adapun di dalam bahasa Arab, berkat pada bahasa memberi maksud tambah. Adapun istilah syarak, berkat inilah ziyadatul amal salih, menambahkan amal salih. Menambahkan amal salih. Ada ulama menyatakan kalimah berkat ini dia ambil kalimah barakah, iaitu sama seperti bahasa Arab menyebut kolam ialah al-birkah. Dia ambil kalimah barakah juga. Hazi birkatu, ini ialah telaga, ini adalah kolam. Kolam ni kalaulah dia airnya bersih, jernih, kemudian banyak kiambang, kemudian rumput-rumpai, kemudian banyak lumut, ikan-ikan dalam ni akan tenang gitu. Dan dia akan membiak. Begitulah maksud berkat. Maksud berkat, dia akan rasa ketenangan, akan menambahkan lagi sebagaimana al-birkah. Kalau kita ambil kalimah asal barakat itu ialah birkah. Al-Imam Qurtubi menyebut pula al-barakah ni dia ambil kalimah barakal ibil. Barakal ibil. Ismail pernah pergi negara Arab, bila kita naik unta, Arab akan suruh unta ni turun gitu. Barakal ibilu. Jadi barakal ibil bila dia turun begitu, empat kaki, iaitu tangan dan kaki dia betul-betul dekat bumi ni. Baru kita boleh naik atas unta. Baru boleh naik. Ya Allah, itlaq, dia kata. Ini nama dia barakal ibil. Jadi Pak Haji dan Mak Haji pun boleh naik. Ya Allah, dia kata. Ya haga.
Kita duduk, siapa nak tangkap? Yalah, surah. Tangkap surah, gambar. Gambar 20 rial lah. Jeffrey selalu bawa kan, naik unta tu begitu, tangkap, itu 20 rial. Pegang peluk Mak Haji, Mak Haji peluk Pak Haji, tangkap 20 rial. Dah berapa orang? Turut 20 rial. Itu kena jaga-jaga. Kalau kita tangkap gambar terutama di Uhud. Di Uhud ada, di pun ada, di Jabal Rahmah pun ada. Ini kena jaga, ataupun pergi Mesir dekat dengan piramid tu. Itu jaga supaya tidak tertipu. Ini kalimah barakah. Apa maksudnya? Bila kita ambil kalimah barakal ibil ni, Imam Qurtubi kata kalimah berkat ini maksudnya ketenangan. Bila orang naik unta ni, pakcik-makcik pun tak rasa risau dah. Kalau unta itu dah barakal ibil, itu kalimah barakah. Orang sebut mabruk, alaih mabruk ni, asalnya tak betul dalam bahasa Arab. Asalnya mubarakun alaih, diberkati ke atas kamu. Kalimah barakah ni asalnya diambil barakal ibil. Mabruk alaih, mabruk unta. Macam tu. Tok guru saya di Mesir dekat. Asal bahasa Arab ialah mubarakun alaih. Barakallahu fiik. Tapi sudah masyhur bahasa Arab, mabruk bila kita kata tahniah. Mabruk ini kalau kita ambil daripada kalimah barakah, maksud mendapatkan ketenangan. Ini orang yang dia bertambah ketenangan, kita baca kitab ini, kita duduk dalam majlis ilmu, Allah turunkan ketenangan kepada kita. Satu kepuasan, keenakan yang tidak terhingga. Apabila kita mengaji, bila beribadat, rasa seronok, Allah turunkan berkat. Oleh sebab itu baca Bismillahirrahmanirrahim supaya Allah menurunkan berkat. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Asalnya bismillah ini yang diriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu an. Bila mana turun Bismillahirrahmanirrahim, harabal ghaimu ilal masyriq. Awan ini berpindah dia, bertiup sampai ke timur. Wasakanat ar-rihu, angin jadi tenang. Wahajal bahru, laut bergelora. Wa asghad al-bahaimu, binatang-binatang diam. Wa rujimat syayatinu, syaitan direjam daripada langit. Maka Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah, tidak dibacakan bismillah ke atas sesuatu illa barakallahu fih, melainkan Allah berkatkan. Melainkan Allah berkatkan. Hadis ni telah diriwayatkan oleh Al-Imam Sa'labi dan disebut dalam tafsir Daqaiq Hadaiqur Raihan. Hadaiqur Raihan. Tafsir ni adalah tafsir yang baru, yang dikarang oleh seorang ulama daripada Afrika, mengajar di Masjidil Haram. Beliau yang bernama Aminul Harari. Dulu mengajar di Babul Umrah, tafsir Ibnu Katsir. Kerana beliau ni, kerana bermazhab Asy'ariyah, dapat dicium oleh Arab Saudi bahawa dia mazhab Asy'ariyah. Maka tiba-tiba dia dipecat dan tak boleh mengajar. Saya sempat mengaji tafsir Jalalain dengan Syekh. Dan beliau sekarang ni ada di Tanah Suci Mekah, masih mengajar di Madrasah Darul Hadis. Hanya kalau nak belajar, nak bertemu dengan Tuan Syekh dan mengambil sanad dengan Tuan Syekh, kita semayang di masjid di Jalan Mispalah. Imam Masjid Mispalah adalah anak murid kepada Syekh Amin Harari, seorang ulama yang alim. Yang alim. Dia kulit hitam. Dia macam orang daripada Mauritania. Seorang yang warak. Sekarang dia muammam, dia tu pakai serban. Badan dia kurus macam tu gua dia adik Aziz. Cokor begitu, kalau dia ngajar pun begitu. Dia kurus, kecil dia orangnya. Seorang yang alim. Lama mengajar Masjidil Haram, dalam beberapa 6 tahun ni yang tidak dibenarkan. Syekh pun tak tahu sebab apa. Sebab orang tercium dia ni Asy'ariyah. Sedangkan dia alim, memang alim. Sekarang megang kitab tafsir yang paling lengkap, dia menggabungkan semua tafsir, nama dia Hadaiq Ar-Raihan. Dan dia telah mensyarahkan Sahih Imam Muslim begitu lengkap. Lebih lengkap daripada Imam Nawawi. Baru ni saya pergi, Syekh sedang mensyarahkan Sunan Al-Imam Al-Nasa'i. Sekarang ni mungkin tahun ni siap kot.
Syekh Amin Al-Harraj. Saya petik dalam kitab tafsir beliau bahawa mendatangkan riwayat begitu sekali manfaatnya baca Bismillahirrahmanirrahim, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam hadis qudsi, siapa baca Bismillah, aku telah jaminkan dapat berkat. Lagi satu hadis yang diriwayatkan daripada Abu Nuaim dan Imam Dalaimi daripada Aisyah radhiyallahu anha. Tak kala Bismillahirrahmanirrahim diturunkan oleh Allah, dajjatil jibal, bergegar bukit. Hatta sami'a ahlu Makkata duwiyaha, sehingga terdengar bunyi bukit. Dui ni bunyi macam mana? Mai pernah dengar bunyi daun nipah bila ditiup angin. Macam mana? Begitu. Ataupun daun rembia. Sana pokok rembia banyak kan? Daun rembia ataupun nipah berbunyi tu. Itu nama dui namanya. Jadi berbunyi begitu. Bukit ni. Sehingga penduduk Mekah ketika itu berkata, sahira Muhammadun al-jibal. Muhammad telah mensihirkan bukit ni. Faba'asallahu dukhanan, maka Allah utuskan asap sehingga menutupkan penduduk Mekah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a bismillahirrahmanirrahim muqinan sabbahat ma'ul jibalu. Barang siapa membaca bismillahirrahmanirrahim, nescaya gunung ganang juga bertasbih bersamanya. Allahu akbar. Itu sebab kelebihan baca bismillah ni banyak. Kalau nak tengok amalan baca bismillah ni, carilah Tuan Syekh kitab itu Pati Rahsia. Pati Rahsia. Baru hari ni dengar kan? Bismillahirrahmanirrahim ni Pati Rahsia ada. Dan oleh sebab itulah Syekh Ahmad Patani telah menyebut dalam kitab beliau Pati Paridah, iaitu dalam Paridah, beramal dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dia ada ajar cara baca bismillah, kemudian dah ajarkan baca bismillah sebanyak 786 kali. Mana datang 786? Banyak kedai-kedai mamak 786. 786. Dalam laci pun 786. Oleh sebab itu Fatwa Negeri Melaka mengharamkan tulis 786. Datanglah ulama-ulama India daripada Singapura, datang bawa kitab banyak Jabatan Mufti. Lama Tok Mufti panggil saya masa tu di mahkamah. Dia kata, Syukri, ada kes hari ni, tengah hari nanti boleh lah entah datang. Dia kata, ulama India kami datang. Sebab apabila kerajaan Melaka tak benarkan tulis 786 ni. Kalau nak baca 786 bukan tulis 786. Baca 786 bukan tulis 786. Ulama India banyak kitab daripada siapa, daripada Pening pun datang, daripada Singapura datang. Seluruh Malaysia lah nak berdialog. Kemudian berdialog, mungkin saya ni kulit pun hitam macam dia kan. Dia agak lebih kurang sama kan. Saya kata, ini ada dalam kitab. Dia cakap, kitab. Saya kata, Maulana, baca. Saya kata, baca Maulana. Imam Ghazali kata 786. Okeylah, 786, cuba baca. Dia pun baca. Suruh tulis, suruh baca. Dia kata, suruh baca. Macam mana boleh tulis? Saya kata, 786. Suruh baca 786 bukan suruh tulis. Kita kena ingat di India tak boleh tulis sebab negara India. Jadi kita tak boleh tulis Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang duduk dalam Malaysia boleh tulis Bismillah. Tak ada halangan. Jangan tulis 786. Nanti kerana 786 itu kedai mamak ni dia jadi maju kerana 786 jadi syirik. Ada daripada Maulana daripada Singapura. Itu macam saya terimalah. Alhamdulillah. Saya kata. Alhamdulillah. Mungkin sebab hitam sama hitam dia boleh terima sikit. Dia agak saya memang sampai sekarang orang kata saya mamak kan. Sampai mungkin oleh sebab itu 78 ni mana datangnya? 786 ni ialah dikira di sudut bilangan huruf. Jadi ulama ahlul isyarah dalam ilmu ni disebut ahlul isyarah,
dia kirakan ba itu 2. Dia abjadun kan, alif tu 1, ba itu 2, jim itu 3, dal itu 4, ha itu 5. Jadi dicampurkan daripada ba 2, campurkan dengan sin tu bilangan berapa, mim berapa, dal berapa, alif berapa, jumlahnya 786. Ini nama ahlul isyarah. Ahlul isyarah. Dan ulama mengamalkan, alhamdulillah, alhamdulillah mempunyai berkat. Kemudian Syekh Ahmad Patani kata dah habis baca 786, maka bacalah Allahumma antalaha. Ini dalam kitab dalam Faridah. Ya Allah, engkaulah baginya. Bagaimana? Bagi niat. Walau azumat, sekalipun besarnya niat tersebut. Jadi niat kita yang pertama bila baca bismillah ni, Allahumma antalaha. Ya Allah, engkaulah bagi segala niatku, walau azumat, sekalipun besar. Farrijha. Berilah lorong pada dia. Makbullah. Bifadli bismillahirrahmanirrahim. Syekh Ahmad Patani telah mengarang satu kitab yang khusus dalam membicarakan tentang kelebihan bismillah ni. Nama di kitabnya Luqtatul Ujlan. Ini pun kitab lama. Luqtatul Ujlan. Saya pun telah bagi Raum ni satu kitab. Luqtatul Ujlan. Baru ni beliau pergi ke Patani dan menjumpa kitab asal, kerana kitab yang dekat tangan saya ada beberapa kalimat yang tak berjelas. Nama kitabnya Luqtatul Ujlan. Ini bagus. Dalam ni macam mana cara amal bismillah, macam mana cara baca alhamdulillah. Ini karangan Syekh Ahmad Patani. Ini khazanah orang Islam. Nama kita Luqtatul Ujlan. Nama Luqtatul Ujlan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Gunung Ganang pun juga akan bertasbih. Bismillahirrahmanirrahim ni diriwayat daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Hadis ini ada Sunan Imam Dailami. Bahawa Nabi SAW bersabda, barang siapa membaca bismillahirrahmanirrahim, kataballahu lahu bikulli harfin 4,000 hasanah. Siapa baca bismillahirrahmanirrahim, Allah tuliskan bagi tiap-tiap hurufnya 4,000 kebaikan, wa maha anhu 4,000 sayyi'ah, dan Allah hapuskan dosa sebanyak 4,000. Wa rafa'alu 4,000 darajah, dan Allah angkatkan baginya 4,000 darajat. Tapi macam mana nak dapat darajat tersebut? Nak dapat darajat. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini itu Jeffrey tanya, Ustaz baca ke tak ini? Silat gaya hari ini bismillah je. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim ni dia ada hukum baca dia, Ustaz. Ulama kata ada 5 hukum. Sama je. Ada kalanya wajib, ada kalanya haram, ada kalanya sunat, ada kalanya makruh, ada kalanya ibahah. Harus baca bismillah ni. Bismillahirrahmanirrahim wajib baca dalam mazhab Imam Syafi'i ketika mana? Baca suratul Fatihah. Wajib. Sunat, mana-mana perkara yang dipandang baik di sisi hukum syarak, hukumnya sunat. Haram, buat benda-benda haram baca bismillah, hukumnya haram. Apa benda yang haram, kalau dia baca bismillah, hukumnya haram, mengikut. Yang minum arak, bismillahirrahmanirrahim, haram. Dalam minum arak tu haram, perbuatan haram. Makruh. Makruh seperti kasyurbud dukhan, kata-kata. Mana isap okok baca bismillah pun makruh. Bismillah tak payah baca bismillah. Ini sebut dalam kitab fiqh kasyurbud dukhan. Kalau Arab ni minum isap shisha. Wan nazar ila al-faraj, memandang kepada kemaluan, baca bismillahirrahmanirrahim pun tak ada. Makan benda makruh, makan bawang mentah, bismillahirrahmanirrahim pun hukumnya makruh. Kerana perkara itu makruh. Ini hukum fiqh. Hukum fiqh. Dan seterusnya ada hukumnya tidak digalakkan. Contohnya kita nak semayang baca bismillahirrahmanirrahim. Dalam hukum fiqh tidak disunatkan. Bismillahirrahmanirrahim kita nak Allahu Akbar, tidak sunat. Sebab Allah telah gantikan yang terlebih baik, itu Allahu Akbar. Begitu juga khatib nak baca khutbah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, tak sunat bismillah. Ini memang ada dalam kitab fiqh. Tak sunat baca bismillah ketika nak membaca khutbah. Sebab Allah telah gantikan menerusi Nabi sallallahu alaihi wasallam kalimah yang terlebih baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Begitu juga nak azan.
Nak azan, bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar pun tak sunat. Tak sunat. Ni hukum membaca bismillahirrahmanirrahim. Lain daripada itu hukumnya adalah harus. Perkara-perkara yang harus kita lakukan dan kita baca bismillah, hukumnya adalah harus. Kita nak angkat barang ke apa semua, itu benda harus kita nak angkat dan bismillahirrahmanirrahim. Harus nak angkat, boleh tak nak kan? Jadi setiap benda yang harus, maka hukum baca bismillah itu juga adalah harus. Hukumnya harus. Kursi dah betul sini, kita nak pindahkan, bismillahirrahmanirrahim, harus. Jadi di dalam kitab fiqh menyebut bismillahirrahmanirrahim ini, iaitu ada 5 hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi adik mungkin tanya, kenapa bismillah ini dimulakan dengan ba? Tidak dimulakan dengan alif. Berbeza a'udzubillah. Dia kata, Ustaz, kenapa bismillah ini dimula dengan ba? Tidak dimula dengan alif. Jadi ba. Cuba tengok titik ba. Ba ni sampai kiamat dia bagi bawah. Jadi ba ini ulama tafsir kata ada 10 makna. Sebab apa Allah mulakan ba ini? Allah mulakan bismillah dengan ba. Ini cerita bismillah je ni. Belum alhamdulillah lagi. Tak apa, ini sebagai muqaddimah. Muqaddimah. Ba kerana alif ini tarafu'an wa takabburan wa tatawulan. Alif ni dia tegak. Dia menunjukkan kepada takabbur. Menunjukkan kepada meninggi diri. Itu makna kerana tidak sesuai apabila digabungkan dengan kalimah isim. Jadi bila orang baca bismillah dengan nama Allah, awal-awal lagi dia merasakan rendah diri kepada Allah, minta dengan nama Allah ini, Allah memberikan rahmat pada dia. Sebab apa kita baca a'udzubillah, dia terus a'udzubillah, dia ada alif? Kerana syaitan. Dan menunjukkan bahawa kita ini, pendirian kita gagah perkasa dengan pertolongan Allah. Syaitan dan jin tidak dapat menguasai kalau Allah memberikan pertolongan. Berbeza ba. Ba ini sebab dia Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Yang pertama ulama menyebut begitu, wa fil ba'i inkisaran wa tawadu'an. Jadi bila ba ini bismillahirrahmanirrahim, automatik dia jadi seorang yang rendah diri, humble kepada Allah. Dia merasa ini ilmu tauhid. Bila dia bismillah, Allah, dia rasa rendah diri dia. Tidak ada daya dan upaya melainkan pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula, tidak ada daya dan upaya dan tidak ada kuasa illa billah, ay bi'aunillah, melainkan dengan pertolongan Allah. Bihaulillah, illa billah, illa biqudratillah, dengan kudrah Allah kita boleh. Lagi, illa billah, illa binusratillah, melainkan dengan pertolongan Allah. Illa billah, illa bimaghfiratillah, tidak ada daya upaya kita nak terselamat daripada api neraka melainkan dengan keampunan Allah. Illa billah, illa bi'aunillah, bi'afillah, melainkan mendapat keampunan daripada Allah. Hurai la haula wala quwata illa billah. Billah itu sudah menunjukkan tentang ilmu tauhid. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Billah biqudratillah, illa billah birahmatillah, illa billah illa biridwanillah, melainkan dengan keridhaan Allah, melainkan dengan limpah rahmat Allah, melainkan dengan keampunan Allah, melainkan dengan kemaafan daripada Allah. Allahu akbar. Itu billah, illa billahil aliyyil azim. Ba lagi. Ba ni sampai bila pun ba ni titik dia tetap di tengah. Nampak tak? Ba ni titik dia di tengah. Tak ada bila kita tarik ba, kita buat ba ni yang tegak, tak ada ke tepi, tak ada. Ba ini menunjukkan kepada apabila seorang yang membaca bismillah ini kena ingatkan bahawa ba yang Allah telah ciptakan ini titiknya satu, iaitu mengesahkan Allah. Sebagaimana yang disebut dalam
tafsir bikana makana wa biyakunu mayakunu. Ba itu merujukkan kepada keesaan Allah. Tidak ada, dan ba itu dia tidak akan berganjak melainkan di tengah sahaja. Menunjukkan Islam ni ialah perlu adil dan menunjukkan bahawa tidak berlakunya syirik begitu pada Allah Subhanahu wa taala. Ni uraian ulama ba ni. Oleh sebab itu Imam Nasafi kata semua kitab yang diturunkan oleh Allah terkumpul di dalam suratul Fatihah. Semua tafsir Fatihah ini, Quran ini terkumpul dalam Fatihah, dan semua makna Fatihah terkumpul dalam Bismillah, dan semua makna Bismillah terkumpul pada ba. Semua tafsir ba ini terkumpul pada titik. Ini tafsir Imam Nasafi. Tafsir Imam Nasafi ini satu ketika di Mesir dulu diharamkan baca. Jadi syekh saya di Mesir dulu, kita tanya kenapa syekh tak boleh baca tafsir Nasafi. Dia kata entah sekarang ni yang boleh belajar tafsir Nasafi. Zaman ana dulu Ma'had tak boleh baca tafsir Nasafi. Sebab ketika mana Presiden Mesir dulu, Jamal Abdel Nasser, rupanya dalam tafsir Nasafi ada menyebut akan lahirlah seorang pemimpin yang zalim, keluar daripada kampung sekian-sekian, pergi ke Kahirah, sebut di Mesir, Kahirah lah, menjadi pemimpin yang zalim. Jadi bila belajar Ma'had, ini Jamal Abdel Nasser ni, orang kata. Oleh sebab itu diharamkan. Bagaimana pengarang kitab ya Al-Imam Nasafi Kasyaf, sehingga boleh Allah ilhamkan menulis tafsir seolah-olah terkena seorang pemimpin. Allahu Akbar. Tafsir Imam Nasafi. Tapi sekarang dibaca tafsir. Bab itu orang tak baca, tak masuk muqarrar, tak masuk dalam silibus. Dulu masuk dalam silibus. Tafsir Imam Nasafi rahimahullah ta'ala menyebut berada di titik ba, bikana makana wa biyakunu mayakunu. Makana adalah telah ada ia, dan akan ada ia, dan akan berlakulah ia. Bahasa ni tak faham. Apa maksud ba ni, titik ni? Ulama kata macam ni, daripada bermula titik, kita boleh tarik dia jadi huruf sin. Daripada titik kita boleh jadikan huruf ba, alif. Daripada titik kita boleh jadikan semua huruf. Oleh sebab itu mayakunu sayakun. Kalau Allah nak kata kun, fayakun. Kerana bermula daripada titik ba itu, mereka yang baca Bismillahirrahmanirrahim sudah ada ilmu tauhid. Kun fayakun. Kerana ba ni bila kita tarik nak buat huruf qaf, boleh jadi qaf. Nak buat fa boleh jadi fa. Nak boleh kaf jadi kaf. Nak bagi lam, nak fayakun. Ingatlah bagi orang yang baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah. Nampak tu, ba. Allahu Akbar. Itu bau ba. Itu bau titik ba. Titik ba. Maknanya bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim boleh menggugurkan segala dosa, kerana bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim kita tahu apa yang tersirat dalam Bismillah. Bukan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada apa pun, tak ada rasa takut pada Allah, tak ada rasa gerunnya tentang kemurkaan Allah, tak ada rasa minta Allah ampunkan dosa. Dah Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah, kun fayakun. Kun fayakun. Kalau sekarang ni kita sihat, Allah boleh kun fayakun, jadi kita tak sihat. Kerana di bawah kudrah Allah. Kita akan mengaji kitab ni, di bawah kudrah Allah ni, dia berperanan. Kudrah ini bukan sekadar kudrah, tapi dia ada peranan yang dinamakan ta'alluq. Ta'alluq ni ada ta'alluq dinamakan ta'alluq qabdah, di bawah genggaman Allah. Allah pegang sekarang ni. Kalau Allah nak bagi sihat, ya sihat. Kalau Allah nak bagi sakit, Allah bagi sakit. Kalau Allah nak bagi hidup, hidup. Allah kata nak mati, mati. Kita pun tak tahu petang kerang kita meninggal ke, petang kerang kita tak tahu. Oleh sebab itu Bismillahirrahmanirrahim semuanya mengharapkan rahmat dan keampunan Allah. Ba. Tu ba. Itu berapa, nombor berapa dek? Baru nombor 2 kan? Ada berapa? 10 kan? 10. Ba ini menunjukkan kepada titik itu, dia satu kan? Menunjukkan kepada sidq. Nampak ni? Anna fil ba'i sidqan fi talabi qurbatil haqqi. Ba ini satu titik dan berada di tengah, menunjukkan bahawa benarnya pada menuntut hampir kepada Allah Ta'ala. Oleh sebab itu, ba ini berada di bawah. Bawah titik dan dia berada di tengah ba, titik gitu. Dia ada satu. Di tengah maknanya benar keikhlasannya untuk menghampirkan diri
kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ba. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Ba. Biasa dengan ayat Quran, alastu birabbikum. Apa? Jawab dia? Bala. Qalu bala. Huruf apa mula-mula? Huruf ba. Jadi ulama menyatakan apabila kita membaca Bismillahirrahmanirrahim bermula dengan huruf ba, mengingatkan perjanjian di alam roh, kita berkata bala. Mula dengan ba kan? Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ingat firman Allah Ta'ala. Alastu birabbikum. Apakah tidak aku ini Tuhan kamu? Mereka menjawab, qalu bala. Ni alam roh. Jadi mereka yang baca Bismillahirrahmanirrahim, 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 mengingatkan perjanjian, kita mengesahkan Allah. Ba ini juga dan menunjukkan ilmu tauhid. Pernah Ismail baca Bismillah rasa begitu? Bismillahirrahmanirrahim. Ingat kita di alam roh dulu telah berjanji. Dan kita tidak mau mungkir janji. Yang kita dah berjanji alam roh, bala syahidna, bahawa kami telah menyaksi engkau ya Allah, kau Tuhan kami. Allahu Akbar. Cantik huraian ulama. Menerusi ba. Tak payah sampai 10, cukup. Simpan lagi. Itu berapa Jeffrey? Ada 5 dah? 5 lagi simpan tahun depan. 5. Ini cukuplah maknanya. Oh, kita tengok rahsia ayat Quran. Ini rahsia ayat Quran. Setiap ada rahsia di sebaliknya. Oleh sebab itu, bila kita beramal dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan beramal Bismillah itu dipandang rahmat oleh Allah. Kerana kita faham apa yang kita baca. Tidak sekadar dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Ismu. Orang tanya, Ustaz, kenapa ba asalnya ismu, buang alif. Terus bismi. Asalnya bi ismi. Iqra bismi rabbika. Kan? Tapi Bismillah, ada ulama kata menunjukkan majrurnya huruf ismi itu adalah dengan buangkan alif. Itu ilmu nahwu. Itu ilmu nahwu. Adapun ilmu yang kita nak pelajari ini, kenapa dibuangkan alif? Menunjukkan bahawa sesungguhnya ismu ini, ba ini dia menyebabkan, membariskan semua ke bawah, yang mempunyai peranan, yang mana ismu ini ada banyak makna. Kalau kita ambil daripada asal kalimatnya, sama, sumu, mana tinggi. Bila kita dengan nama Allah, dengan nama ni makna meninggi. Ada nama, hormat. Bila kita kata asal kalimat ismu itu ialah tinggi, mana dengan ketinggian Allah. Jadi orang yang baca Bismillah ini, dia akan terus rendah diri. Oleh sebab itu menunjukkan luluh habis dah. Tak ada daya upaya. Dibuangkan alif. Dibuangkan alif. Di segi ilmu nahwu, majrurnya ismi itu tandanya lah buang alif. Itu ilmu nahwu. Tapi ilmu yang kita nak belajar, nak menunjukkan bahawa kita rasa tak ada apa dah. Sebab yang tinggilah Allah. Nampak ni? Yang tingginya ialah Allah. Apabila bila disebut nama, kalau kita suka kepada seorang, Allahu Akbar. Yang lain pun kita tak pandang lah. Jadi kalau suka ke seorang, sebut nama dia, tak makan tak apa. Tak makan pun tak apa. Itu begitulah. Adakah kita ini, ulama kata, bila disebut nama Allah, terlampau cintanya kita kepada Allah, tidak terpandang yang lain melainkan Allah. Boleh sampai tahap tu adik? Ini maksud ismu. Oleh sebab itu kita selalu dengar orang Arab cakap sahibus sumu malik. Kalau kita bercakap natasharraf bi hudur sahibus sumu Salman, al-Malik Salman lah, kita sebut sahibus sumu. Sahibus sumu sultan. Kita dengar orang baca khutbah, takkan dia baca minta Allah panjangkan umur kepada raja-raja. Sahibus sumu. Apa makna sumu?
Semua itulah menjadikan maksud ismu. Sebab apa nama dia sama? Dia ambil kalimah sin mim. Jadilah ismun. As-sama tinggi. Jadi bila kita kata tinggi, apabila seorang tu cinta kepada Allah, baca bismillah, kecintaannya hanya kepada Allah. Kalau dia rasa begitu, dia akan jadi orang yang tawadhu, orang yang rendah diri kepada Allah. Itu maksud semua. Kalau orang itu benci dengan seseorang, bila sebut nama, dia jadi meluat. Hidup lagi orang tua ni, dia kata. Jadi dia itu tanda nama. Oleh sebab itu, adakah kita ini cinta kepada Allah, sukakan kepada Allah, rindunya kepada Allah, baca bismillah, apatah lagi digabung dengan kalimah Allah. Ismu. Ismun, dia ambil dia kalimah simatun. Simatun makna alamatun, tanda. Simatun kita tengok. Jadi kalau kita ambil asal kalimah ismu inilah simatun, menunjukkan dengan tanda adanya Allah. Ini ilmu tauhid juga yang kita nak bahas ni. Apa tanda adanya Allah? Ini tanda-tandanya. Macam mana boleh sampai setelah itu? Sebab kita faham bismillah, sin itu ismu, asal kalimatnya adalah simatun, menunjukkan alamatun. Alamatu wujudillah, tanda adanya Allah, tanda kudrahnya Allah, tanda lagi apa? Iradah Allah. Kalau kita ada tanda Allah berkuasa, ada tanda Allah itu iradah, maka mengaji ilmu tauhid, saya akan huraikan akan datang pendekatan yang berbeza. Setiap sifat ini ada tindakan kita. Contoh, kita beriman Allah bersifat iradah, apa tindakan kita? Kita pastikan bahawa setiap tindakan kita itu ialah kita lakukan bertepatan kehendak Allah. Pernah tak kita nak buat ni, Allah kehendak begini ataupun tidak? Itu tanda orang beriman Allah bersifat iradah. Ini Allah tidak redha macam ni, jadi tak akan buat. Ini cakap ni Allah redha ke tak redha, Allah berkehendak tak sebagaimana yang aku nak cakap ni? Ya Allah tidak berkehendak, maka kita kata jangan. Ini iradah. Nampak ni? Di kalimah ismu. Allah. 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 Kalimah Allah. Kalimah Allah ini, lebihnya kalimah Allah ni, kalau kita buang alif, dia jadi apa? Lillah. Nampak ni? Kita buang lam, jadi apa? Lahu. Lillah. Kita buang lagi lam, jadi hu. Oleh sebab tu orang berzikir hu ni, tidak boleh kita kata tak betul. Orang kata ini geng-geng sesat ni. Tidak ada nama lain, bahasa lain, melainkan dalam Islam ni, kalimah Allah ni, dia boleh buang alif, dia ada makna juga. Jadi, lillah. Nampak ni? Buang lam, lahu lillah. Lillah. Lahu. Buang lam, jadi hu. Hu ni, ialah hu Allah. Tidak boleh seseorang berzikir hu, melainkan telah melalui riadah. Bila hu Allah, dalam hati ni dah, kalimah Allah ni dah memang dah biasa. Adik boleh Allah dekat mulut, 10 dalam hati. Boleh? Tak boleh. Allah dalam hati, Allah. Boleh? Jadi, kena zikir la ilaha illallah. Kemudian habis la ilaha illallah, Allah. Mulut Allah, dalam hati dah 10. Allah mulut 20 dalam hati. Allah mulut 1000 dalam hati. Hu Allah. Kan hu. Dah. Hu Allah. Itu zikir. Jadi kalimah Allah. Kalau orang sakit akan sebut Allah. Mana-mana dia memanggil nama Allah Asy-Syafi. Kalau dia susah, Allah minta nama Allah As-Samad. Jadi kalimah Allah ini merangkumi semua nama. Oleh sebab itu, bila baca Bismillah, dia terangkum semua nama. Semua nama. Lafzul Jalalah. Kemudian Ar-Rahman. Menunjukkan Rahman ini, kalimah Rahman memberi maksud Allah memberi rahmat seluruh makhluk. Tak kira Islam ke tak Islam. Tapi Rahim hanya Allah beri orang yang beriman. Oleh sebab itu, terdapat dalam riwayat,
Bila ada orang yang beriman dalam api neraka, Allah akan tanya dia tu. Suruh malaikat tanya. Adakah dia pernah duduk dalam satu majlis ilmu? Sukakah dia bersama dengan ulama? Adakah dia suka dengan berkawan dengan orang yang berkawan menuntut ilmu ni? Sebab apa tu? Sebab dia ada tauhid. Sebab rahim Allah, Allah nak keluar juga orang yang ada tauhid ni daripada api neraka. Dan Allah akan cari juga supaya dia ni boleh keluar daripada api neraka. Hatta dalam riwayat yang disebut oleh Al-Imam Dailami, berkawan dengan orang yang berkawan menuntut ilmu Islam ni pun, ilmu tauhid, Allah akan selamatkan dia daripada api neraka. Ini rahim. Ini Bismillahirrahmanirrahim.